Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazina Emoni binti Muhammad Saleh dan nombor matrik saya 10TNT 22F1010. Negara diperkenalkan pada tahun 1970 sebagai tindak balas terhadap peristiwa 13 Mei 1949 yang menjadi asas perpaduan dan keharmonian dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Video ini bertujuan untuk meningkatkan lagi rasa cinta kepada negara dan menerapkan prinsip-prinsip hukum negara dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Terdapat 3 objektif yang saya akan huraikan dalam hukum negara. Pertama sekali adalah dengan memperkukuhkan perpaduan, iaitu dengan menggalakkan keharmonian dan kerjasama antara pelbagai kaum dan budaya. Contohnya, dengan menggalakkan pertandingan sukan yang melibatkan penyertaan dari pelbagai kaum dan memberi semangat antara satu sama lain. Oleh itu, kita boleh dapat meningkatkan hubungan sosial dan kerjasama antara kaum dan saling memahami. Kedua adalah dengan menjamin keselamatan negara dengan memastikan keamanan dan keselamatan rakyat serta negara. Contohnya, dengan melaksanakan program latihan berterusan untuk pasukan polis dan tentera bagi meningkatkan keupayaan mereka dalam menghadapi ancaman keselamatan. Oleh itu, negara kita dapat mengurangkan kadar jenayah dan membina keyakinan rakyat terhadap keselamatan dalam negara. Akhir sekali adalah dengan menegakkan kedaulatan undang-undang dengan mewujudkan sistem keadilan yang adil dan saksama. Contohnya, dengan memastikan proses pemilihan hakim dan pegawai undang-undang adalah telus dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Kesannya, kita dapat mewujudkan keputusan yang lebih adil dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kehakiman. Seterusnya, saya akan bercakap tentang prinsip hukum negara. Pertama sekali adalah dengan kepercayaan kepada Tuhan, seperti mendorong penghayatan nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara dengan menekankan pentingnya taat setia kepada institusi raja dan negara. Ketiga adalah kedaulatan undang-undang dengan menegaskan bahawa undang-undang perlu dihormati dan dipatuhi oleh semua. Menjelaskan bagaimana aspirasi hukum negara dapat dikaitkan dengan pembinaan negara bangsa. Pertama sekali adalah perpaduan, iaitu hukum negara menekankan perpaduan antara pelbagai kaum yang merupakan asas bagi pembinaan identiti nasional dan keharmonian masyarakat. Kesimpulannya, hukum negara adalah asas penting dalam membentuk perpaduan dan keharmonian di Malaysia. Ini kerana ia menjadi panduan kepada rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan politik dalam negara. Dalam cadangan saya, pendidikan awal sangat penting dalam memperkenalkan hukum negara secara lebih mendalam dalam kurikulum sekolah sejak dari peringkat rendah, supaya kanak-kanak faham dan menghayati prinsip-prinsipnya dari usia yang muda. Assalamualaikum kepada Ustaz Fazlon. Nama saya Aina Syamika binti Abdul Rahim. Nombor matrik 10DNT 22F1001. Saya akan membincangkan tentang topik hukum negara. Hukum negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang mengandungi 5 prinsip penting. Prinsip-prinsip ini bertujuan mengukur perpaduan keadilan dan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Objektif penghasilan video ini adalah untuk mempromosikan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya selari dengan prinsip-prinsip hukum negara yang menekankan kepentingan integrasi nasional. Soalan kedua, terangkan 3 langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan rakyat dapat mengaplikasikan prinsip dan objektif hukum negara dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memastikan rakyat dapat mengaplikasikan prinsip dan objektif hukum negara dalam kehidupan bermasyarakat, pihak kerajaan boleh mengambil 3 langkah seperti berikut. Langkah pertama, kempen kesedaran dan pendidikan. Kerajaan boleh menganjurkan kempen kesedaran yang berterusan mengenai hukum negara melalui media massa, pendidikan formal serta program komuniti.
Ini termasuk pengajaran hukum negara di sekolah, universiti dan platform digital bagi mendidik rakyat tentang kepentingan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan seharian. Langkah yang kedua, program komuniti dan perpaduan. Pihak kerajaan boleh mengajukan program komuniti yang menggalakkan interaksi antara pelbagai kaum dan budaya, seperti gotong royong, forum masyarakat atau program kebajikan. Program ini boleh menggalakkan rakyat untuk menekankan prinsip-prinsip seperti kesopanan dan kesusilaan serta memelihara kedaulatan undang-undang. Langkah yang ketiga, penguatkuasaan nilai dalam pentadbiran dan dasar awam. Kerajaan juga boleh memastikan bahawa prinsip hukum negara ini diterapkan dalam dasar dan pentadbiran negara. Contohnya, melalui penggubalan undang-undang yang menggalakkan keadilan sosial, kebebasan individu yang seimbang dengan tanggungjawab pada masyarakat serta memastikan kebaikan rakyat terjaga. Polisi yang berlandaskan prinsip hukum negara akan memberi contoh yang baik kepada rakyat. Langkah-langkah ini dapat membantu memperkukuhkan perpaduan serta membentuk masyarakat yang harmoni dan sejahtera berlandaskan prinsip-prinsip hukum negara. Soalan keempat, jelaskan bagaimana aspirasi hukum negara dapat dikaitkan dengan pembinaan negara bangsa. Keadilan sosial adalah satu aspirasi yang penting dalam sesebuah masyarakat yang harmoni. Ia memastikan setiap individu tanpa mengira latar belakang ekonomi, etnik, agama atau status sosial mempunyai akses yang sama terhadap peluang dan sumber yang ada. Dalam konteks ini, keadilan sosial bertujuan untuk mengurangkan jurang ketidaksamaan dalam masyarakat, baik dari segi kekayaan, pendidikan atau akses kepada kemudahan asas seperti kesihatan dan perumahan. Cadangannya ialah melaksanakan kempen kesedaran yang lebih agresif untuk mendidik masyarakat, terutamanya golongan muda, mengenai kepentingan hukum negara dalam membentuk identiti nasional. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Encik Fazlan dan rakan-rakan. Nama saya Wan Nur Fatihah binti Wan Umar Baki. Nombor matrik saya 10 DMT 21-2002. Topik yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah rukun negara. Rukun negara telah diperkenalkan selepas krisis perkauman. Rukun negara berperanan sebagai panduan untuk membina negara yang bersatu padu. Ia mengajak rakyat Malaysia untuk menghayati nilai kepaduan dan keharmonian. Objektif video ini dihasilkan ialah untuk mendidik masyarakat tentang makna dan kepentingan rukun negara sebagai asas kepada pembangunan negara yang aman dan harmoni. Melalui visual yang menarik, ia dapat meningkatkan kesedaran tentang peranan setiap individu dalam menjunjung nilai-nilai ini. 3 tindakan atau sikap yang dianggap melanggar prinsip-prinsip rukun negara ialah seperti berikut. Yang pertama, tidak menghormati agama orang lain, iaitu melanggar prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya, seseorang membuat kenyataan menghina atau mencerca agama orang lain di sosial media. Ini bertentangan dengan prinsip pertama rukun negara yang menekankan kepercayaan kepada Tuhan serta menghormati kepercayaan agama yang dianuti oleh setiap individu. Yang kedua, tidak patuh kepada undang-undang. Ia ialah melanggar prinsip kedaulatan undang-undang. Contohnya, apabila seseorang terlibat dalam aktiviti jenayah seperti merompak, rasuah atau mengaitkan undang-undang negara. Sikap ini bertentangan dengan prinsip bahawa undang-undang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua warga negara untuk menjamin keadilan dan keselamatan. Yang ketiga ialah amalan diskriminasi kaum, iaitu melanggar prinsip kesopanan dan kesusilaan. Contohnya, seseorang yang secara terbuka menyebarkan kebencian antara kaum dan menolak peluang pekerjaan berdasarkan latar belakang kaum tertentu. Ini melanggar prinsip kesopanan dan kesusilaan yang menekankan sikap hormat menghormati serta menjaga keharmonian antara kaum dan masyarakat.
Kesan melanggar prinsip rukun negara termasuk menimbulkan ketegangan agama, perpecahan masyarakat dan menggugat kestabilan negara. Ketidakpatuhan kepada undang-undang mengakibatkan huru-hara, mengurangkan keyakinan terhadap sistem perundangan serta melemahkan ekonomi. Amalan diskriminasi kaum pula boleh merosakkan perpaduan, mencetuskan ketegangan kaum dan membawa kepada ketidakstabilan politik serta keharmonian sosial. Soalan keempat iaitu bagaimana aspirasi rukun negara dapat dikaitkan dengan pembinaan negara bangsa iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini dapat memperkuatkan lagi rasa cinta dan tanggungjawab terhadap negara, menggalakkan rakyat untuk memainkan peranan aktif dalam pembangunan negara. Kesimpulannya, rukun negara bukan sekadar dokumen rasmi tetapi ia perlu dijadikan panduan hidup dalam setiap aspek, baik di sekolah, tempat kerja maupun dalam interaksi sosial harian. Cadangan saya, program-program perpaduan seperti dialog antara agama, sukan antara kaum dan kemasyarakatan boleh diperbanyak untuk memperkukuhkan lagi semangat kerjasama dan keharmonian sejajar dengan prinsip rukun negara. Sekian daripada saya, terima kasih.